Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita sambung balik kitab kita tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Asyarbasi. Uzur halangan berpuasa. Ada orang tanya, saya menderita penyakit berkekurangan darah. Berdasarkan nasihat doktor, saya tidak diperbolehkan melaksanakan puasa. Namun kemudian terjadi pembicaraan antara saya dengan salah seorang teman saya mengenai masalah ini. Dia tidak merasa puas dengan penjelasan saya walaupun saya telah menunjukkan surat keterangan yang telah doktor tuliskan untuk saya. Teman saya itu menuduh semua doktor tidak mengerjakan puasa. Kata doktor, jahat aku tak puasa. Saya telah bertanya pada salah seorang ulama, seorang staf badan pengajar Universiti Al-Azhar. Dia berkata tidak ada kesempitan bagi orang yang sakit. Namun salah seorang dari mereka mengatakan, berikanlah seperempat dinar kuit untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Seperempat macam bayar kafarah lah, seperempat dinar. Saya berkata padanya bahawa saya menanggung keluarga yang terdiri dari 10 jiwa dan tidak mampu membayar jumlah sebanyak itu. Dia ni ada anak ramai dah. Agama itu mudah dan tidak sulit. Kerana itu saya ingin mengetahui pendapat para ulama di Republik Arab Bersatu Mesir mengenai masalah ini. Syekh ni menjawab dah. Allah sangat kasih pada para hamba-Nya. Dia berfirman di dalam kitabnya yang mulia, Dia menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 125. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Pada ayat lain Allah SWT firman yang maksudnya dan tidaklah dia menjadikan kesempitan bagimu dalam agama. Surah Al-Hajj ayat 78. Juga disebutkan dalam Al-Quranul Karim, tiada dosa atas orang yang buta dan orang yang pincang dan atas orang yang sakit. Surah An-Nur ayat 61. Manakala Allah SWT menetapkan puasa sebagai salah satu ibadah yang wajib, maka itu ditujukan kepada orang yang sanggup melaksanakannya. Adapun bagi orang-orang yang tidak sanggup mengerjakannya kerana salah satu sebab, seperti kerana masa kecil sangat, ataupun sedang mengadakan perjalanan musafir, ataupun sakit, maka puasa tidaklah wajib atas mereka. Nak muka sakit. Ini berlaku selama mana mereka masih mempunyai salah satu sebab tersebut. Kerana itu, para ulama sepakat bahawa puasa itu wajib pada seseorang yang sudah balik bermukim, yang tidak bermusafir, dan sihat. Al-Quranul Karim memperkuatkan hal ini. Allah SWT beriman sebagai berikut maksudnya, terjemahannya. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iaitu dalam beberapa hari tertentu dah, beberapa hari tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah. Hak man tak boleh puasa tu kena bayar fidyah, iaitu memberi makan seorang miskin. Surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 184. Kemudian Al-Quran melanjutkan perkataannya, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa. Gantilah puasa. Sebanyak hari yang tinggalkannya itu pada hari-hari yang lain, kata puasa pada hari lain lah. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dari rangkaian ayat di atas, fuqaha, guru fiqh memahami bahawa setiap orang yang sakit dan orang yang sedang melakukan perjalanan diperbolehkan baginya untuk berbuka hingga sakitnya sembuh dan berakhir perjalanannya. Orang yang tidak mampu mengerjakan puasa atau mampu mengerjakannya namun mestilah dengan menanggung kesulitan yang sangat-sangat, juga diperbolehkan berbuka juga. Namun dia mestilah membayar fidyah dari dirinya. Kalau ia telah nak qada lepas ni, dia kena bayar fidyah. Iaitu dengan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari puasa yang tinggalkannya. Ada kata cara mudah lah. Ustaz-ustaz kita ada setengah kata nasi buku. Cukup lauk ke apa, beli kau miskin nak.
Ada kata makan sehari, bukan makan sekali makan dah. Tak apalah dah. Kira sehari tu kena beri makan banyak kali dah. Sebagian fuqaha berpendapat bahawa jika puasa akan menyebabkan seorang sakit dalam bahaya, maka puasa itu menjadi haram. Kalau siapa kau sakit ke diri puasa, haram lah puasa dah. Dan orang yang sakit itu wajib berbuka. Dia sakit ni jadi haram puasa dah. Siapa kau mudarat lah. Dengan maksud untuk jaga keselamatan dirinya. Kerana Allah SWT telah berfirman, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Wala tahlikum aidikum ila tahlukah dah. Jangan jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195 dah. Dan kita pisah buat satu perkara sehingga kita ni semakin sakit, semakin darurat, semakin bahaya. Ni tak boleh Islam. Saat ni terbaca dah. Di Indonesia tak ada ustaz mana, syekh mana. Ya tak, di Indonesia ni hak paling kaya kena ke Cina juga. Nama Indonesia, kita tengok nama mula-mula dah. Nama Indonesia, tapi cek-cek tu ada nama si Cina dia dah. Dan masalah dia jual rokok dah. Dia kaya tu kes jual rokok dah. Dia cerita dia rokok haram, situ nak tapi nak punya. Dah lah rokok haram, orang Indonesia pun ramai beli rokok. Kaya ni kaya orang Cina dah. Orang Cina kafir. Itulah cerita dia. Dan kita jatuh dirikan, dan kita sengaja bawa diri kita kepada bahaya dah. Demikian juga jika seorang menderita sakit yang sama sekali tidak dapat disembuhkan atau tidak ada harapan lagi penyakitnya itu akan sembuh, sementara puasa membahayakan dirinya pula, maka dalam keadaan demikian dia mestilah berbuka dan mengeluarkan fidyah untuk setiap hari puasa yang tinggalkannya dengan memberi makan orang miskin. Jadi bukan 1/4 dinar ke apa, bukan gitu, bagi makan orang miskin dah. Adapun harga makanan yang diberikan berbeza-beza sesuai dengan negeri yang bersangkutan sahaja. 4 dinar kuit kami kira cukup untuk membayar fidyah. Manakala seorang doktor yang dapat dipercayai memberitahukan bahawa puasa akan membahayakan penyakit yang sedang dideritanya, maka orang itu boleh berbuka dan kemudian mengqada puasa yang tinggalkannya itu. Ini apabila penyakitnya akan sembuh setelah beberapa waktu tertentu. Jadi kalau ada harapan dia lah nak buka puasa, nak dia antara sebelum Ramadan akan datang tu, qada lah puasa dah. Lebih baik qada puasa, bukannya bayar fidyah lah. Tapi kalau dia tidak ada harapan, tak tahu bila siap, mungkin setahun lagi tak siap lagi ke apa, boleh saja nak bayar fidyah kan. Atau dia membayar fidyah sekiranya penyakitnya itu adalah penyakit yang terus menerus, tak tahu bila nak siap lah. Jika seorang yang tidak mampu berpuasa dan juga tidak mampu membayar fidyah, maka dia tidaklah berdosa, dan Allah SWT akan memaafkannya kerana ia tidak mampu membayar fidyah. Wallahu'alam. Jadi ni kita kira tak mampu benar. Tapi dia kata anak 10 orang boleh perah. Cakap dari 10 orang, soalan tambah seorang, 11 orang, dan beri makan seorang miskin mana-mana. Tak boleh ke tak? Dah. Beri makan sekadarnya lah tak? Sebukuh nasi ke apa ke? Sehari ke? Masa ada petih ke tak? Ataupun bukuh-bukuh nasi tu, boleh beri makan anak bini dia. Ada sebukuh nasi ke apa, beri makan cara miskin mana. Usaha lah dah. Setiap hari tu seorang dah. Setiap hari tu seorang. Gitulah tak. Ya, pentingnya usaha. Bukannya sekaligus 60 orang dah. 30 orang dah. Sekarang ni kata setiap hari satu fidyah. Beri makan seorang miskin untuk setiap hari puasa tinggalkannya. So sehari puasa dia tinggal, dan dia tak boleh nak ganti puasa dengan puasa balik kerana dia sakit, maka dia kena bayar fidyah. Jagalah penyakit ni. Tapi biasanya orang tua, dia kadang-kadang dia tak boleh nak puasa tu, nak nyanyuk lah, dia ingat lah, dia lapar semua lah, dia sakit ekak lah, macam-macam lah. Apabila dia sampai peringkat tak boleh nak puasa, sakit macam-macam tu, maka kita kira ganti dengan fidyah lah, nak ganti dengan bayar miskin lah. Kira sehari ke apa lah, kira lah lebih kurang dah. Lebih kurang gitu, kira seorang miskin sehari puasa yang tinggalkannya. Dah. Dan benda ni lagi dalam, kalau kita bincang lepas ni nak, masa Allah tinggal puasa jam Buddha ni pun macam kita bincang bab puasa itu dah, bab semaya itu dah. Ada yang darat nak 2 kali puasa, 2 darat 2. Kalau 3 tahun darat 3 dah. Benda ni di segi dalil ni tak jelas. Dalam masyarakat kita ada bincang. Dari segi
dalilnya sampai ke tahun tu didarab berdasarkan tahun lama tinggal, tak jelas dalil tak jelas. Hak kata ganti pun dengan bayar fidyah di puasa dan kena bayar fidyah tu ke apa pun, itu adalah pendapat sebahagian sahabat lah, dan dia tak ayat ganda pun ikut sahabat tu. Saya tak ingat Ibn Abbas dia tak ingat sahabat tu, jadi sekadar tambah sikit dah fidyah, tapi dia tak ayat tahun kat tambah darat tahun, tak ada ayat dah. Pendapat sahabat lah kata kena bayar fidyah kalau lebih setahun dah. Lebih setahun dia tak qada lagi hak tahun lepas, maka dia kena bayar fidyah, so kena qada puasa retak dah. Tu pendapat. Tapi so lagi jangan nipu lah, setengah tu dia kata bayar fidyah tapi main tolak-tolak dah. Tolak berat hantar balik tu nipu, tipu tu tak boleh dah. Kita betul nak tolong orang susah dah. Bila syariat Islam ni banyak perkara yang matlamaknya nak tolong orang susah dah. Matlamaknya nak menolong orang susah, membantu masyarakat. Okey, qada puasa pula. Ada orang tanya, saya telah berbuka sebanyak 5 hari dari bulan Ramadan dan saya bermaksud mengqadakannya. Apakah saya mesti mengqadakannya dengan berpuasa selama 5 hari berturut-turut atau tanpa putus? Maksudnya kena ke puasa 5 hari straight. Tak payah selai-selai dah. Mesti gitu ke tak? Jadi Syekh ni pun jawab lah. Terlebih dahulu perlu kita tahu bahawa puasa Ramadan adalah salah satu kewajipan dan kaedah agama. Seorang tidak boleh meremehkannya dan meninggalnya sesuka hatinya tanpa sebab yang terpaksa musafir kau sakit kau. Jangan duk tinggal puasa dah. Kerana Al-Quran yang Karim menyebutkannya, maksudnya, wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, iaitu pada hari tertentu. Surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi dia telah digazetkan Al-Quran kewajipan ni. Tak boleh main-main lah Tuhan beri arah dah. Kemudian Al-Quran menjelaskan yang dimaksudkan dengan beberapa hari tertentu itu sebagai berikut. Jadi beberapa hari tertentu itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza antara hak dan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 104. Jadi lebih dengan bulan Ramadan ni, selain daripada kena puasa, dia adalah bulan turunkan Quran. Quran ni sendiri ada kelebihan besar dah, petunjuk bagi manusia, penjelas mengenai petunjuk tu. Dalam Quran sendiri ada pula penjelas pula. Lepas tu ada pula Rasulullah menjelaskan pula dah. Pembeza antara yang hak dan yang batil. Ajaran sesat dan tersesat, dia akan terai balik dah. Dalam Quran ni adalah puncak sebagainya. Saya baru tengok lah di apa, dekat Vietnam ke apa, Champa. Ya ada dulu kerajaan Melayu Champa dulu. Orang Melayu berkuasa di kuasa Vietnam lah. Dan orang dia ni campur belaka. Ada orang bunyi kata Islam tapi campur dengan Hindu lah. Mengamal ke ajaran Hindu. Semaya tak semaya. Tak alim dia semaya. Semaya pun pelik dah. Tak ikut cara kita lah. Semaya boleh sekali. Sehari Jumaat ada khutbah. Khutbah baca bahasa Arab tengah tak faham makna dah. Tak lebar dia dah. Jadi punah jana agama. Sebab dia tu Quran pun tak tahu mana, tak ada gapo dah. Jadi punah jana campur nak ajaran Hindu dah. Ajaran Brahma dah, ajaran Hindu. Jadi adat je dipakai serbai pun, dah. Apa serbai pun Islam. Tapi ajaran Hindu dah. Itulah jadi masalah dah. Jadi Islam ni kita kena pegang Al-Quran dan Sunnah nombor satu. Bukan kata-kata ulama, bukan kata-kata tok guru, tak lebar dah. Rasulullah SAW telah bersabda, mafhumnya Islam telah didiri ke atas 5 rukunnya. Bunyal Islam ala 5. Islam telah dibina di atas 5 rukun. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahawa salah satu dari rukun yang 5 itu adalah puasa. Puasa tu rukun Islam, bukan main-main lah. Seorang Muslim tidak boleh berbuka pada bulan Ramadan tanpa ada alasan yang kukuh. Jika tidak, ia telah melakukan salah satu dosa yang sangat besar lah. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang berbuka sehari di bulan Ramadan tanpa adanya rukhsah keringanan yang Allah berikan, maka dia tidak dapat membayarkannya dengan puasa sepanjang masa walaupun dia melakukannya. Kalau dia tak ada alasan yang kukuh, tiba-tiba bulan Ramadan dia tinggal puasa tanpa alasan yang kukuh, dia ganti tu boleh ganti di segi hukum fiqh ni, dia telah lepaslah kewajipan dia dah. Kalau taubat, lepas kewajipan. Tapi nak ganti kelebihan bulan Ramadan ni, sehari hak dia tinggal tu, puasa lah sepanjang tahun pun, di bulan lain, dia tak akan sama dengan satu hari di bulan Ramadan yang sangat besar.
nilai darjat dia dah. Pada riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbuka sehari di bulan Ramadan tanpa uzur dan sakit, maka dia tidak dapat mengqadanya dengan puasa sepanjang masa, walaupun kemudian dia benar-benar melakukannya. Walaupun dia puasa sepanjang masa sungguh, kati hak dia. Maksudnya selain daripada bulan Ramadan lah, bulan Ramadan dia puasa dah wajib dah. Selain bulan Ramadan tu hari puasa dia puasa dah. Nak kati hak dia tinggal sehari tu. Tak boleh nak kati lagi dah. Di segi nilai yang sama lah, kewajipan di segi hukum fiqh asalnya boleh ganti dah. Tapi nak suruh nilai sama, tak boleh nak ganti dah. Ini merupakan satu peringatan yang sangat keras supaya orang tidak meremehkan kewajipan puasa. Jika saudara penanya telah berbuka selama 5 hari di bulan Ramadan kerana satu uzur atau sakit, maka dia tidaklah berdosa kerana dia termasuk orang yang punya uzur alasan. Walaupun demikian, dia tetap wajib mengqada hari-hari puasa tinggalkannya itu. Tidak diharuskan mengqada puasa Ramadan tinggalkannya itu pada bulan tertentu sahaja. Selesai bulan Ramadan, di hadapannya terbentang sebelah bulan yang lain yang dapat digunakan untuk mengqada puasanya itu. Jadi walaupun 5 hari tak mesti sekaligus. Tak mesti bulan Syawal. Bulan lain pun boleh. Bahkan Aisyah ni kata dia kati ni dekat dah Syaban, dekat nak puasa pulak tu. Dia kata jadi kita jangan paksa. Perkara tidak dipaksa oleh agama, jangan kita tekan sangat sehingga orang menyusah agama. Selesai bulan Ramadan, di hadapannya terbentang sebelah bulan yang dapat dia makan, dapat dia gunakan untuk mengqada puasanya. Namun yang paling utama ialah dia segera mengqada puasanya, puasa tanggungannya itu, sehingga dia cepat terlepas dari beban hak Allah yang ada di pundaknya. Jadi kewajipan ni rasa beban. Lebih baik lagi awal lagi baik gitulah. Tapi nak kata wajib tekan orang tak mampu ataupun tak sihat apa tak usah tekan dia. Dia juga tidak harus mengqada puasanya itu secara berturut-turut. Jika dia berpuasa sehari dan kemudian berbuka sehari atau 2 hari lalu berpuasa lagi pula, dan begitulah seterusnya hingga dia melaksanakan semua puasa qadanya itu, maka dia tidak berdosa sama sekali. Jadi tak dosa walaupun dia tangguh. Sehari puasa, 2-3 hari tu tak puasa, lepas tu puasa pula, lepas tu bila depan pula puasa. Lepas tinggal pula 2-3 hari puasa pula. Jadi walaupun dia berjarak jauh tu, maka tak dosa pun. Allah menghendaki kemudahan bagi para hamba-Nya dan tidak menghendaki kesulitan bagi mereka. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada umat manusia sebagaimana telah disebutkannya dalam Quran. Allah ni sangat sayang dah. Jadi mesej kesayangan Allah ni kita kena sebut sama, jangan jadi macam takut pula dah. Pasal kita tengok ajaran sesat pun dia guna sentimen sayang dia. Padahal kakut dah. Sentimen love, cinta dan sayang ni menyebabkan ramai tersesat dah. Jadi kita pun janganlah semata-mata keras sangat dah. Kena cerita berita gembira mendekatkan manusia pada Islam dulu. Lepas tu baru nak ajar sikit-sikit. Ada ancaman dah. Puasa dan suntik. Suntik ketika puasa. Apakah boleh orang yang sakit yang sedang berpuasa disuntik? Covid ke lah ni ataupun suntikan lain, suntikan ketika sakit dan di hospital dan sebagainya. Boleh ke tidak? Apakah boleh bersandar kepada penanggalan untuk menetapkan waktu puasa? Misalnya untuk menetapkan awal Ramadan dan hari-hari raya Aidilfitri, kerana dalam kehidupan kita sekarang ini kita bersandar pada penanggalan kalender kata berdasar kalender. Kalender ni kan ada 2 tahun. Kalender ni berdasarkan falak dah, menyakit dah. Kalender ni kebanyakan berdasarkan falak dah. Waktu semaya dan dia tak tu ia tidak berdasarkan ru'yah kan, ru'yah tak sampai masa lagi. Dia buat tu kan ada bertahun-tahun sebelum ni dah. Kerana itu lama. Kerana ni berpuluh tahun sebelum ni. Tahun 85 pak kita pun lama dah. Anak murid kepada Syekh gapo tahai di Pelapinan tu. Pembaharuan lah dia ni jenis apalah orang-orang yang ni lah kaum muda kita kata dah. Kaum muda ni bukan Wahabi, setengah kata Wahabi je kaum muda yang melibatkan pengaruh Muslim Mesir dah. Maksud dia ni terbuka, campur mazhab gapo terbuka dah. Dan antara benda terbuka yang terpengaruh dengan Mesir sebenarnya ialah ahli falak Mesir, iaitu kiraan ni lah, kiraan tahun masa semaya dan juga masa masuk bulan lah, puasa ke ataupun raya, dia ada kiraan falak dia lah, ada kiraan dia lah.
Jadi kalender ni ada orang kata, kalender tak aja salah. Kita aja tengok lagi salah kalender kata. Orang penyimpan mahum besar ni serupa berlaku. Tahu lah kalau ada tahun tak. Kalau tahun banyak-banyak tahun kali sekali. Tapi banyak kita tak salah sikit abuk dah. Serupa lah antara kalender dengan penyimpan mahum besar istihar hari raya ataupun istihar boleh puasa tak. Okey, Syekh ni jawab. Orang yang tengah berpuasa boleh disuntik. Dan itu tidak merosakkan puasa yang sedang dijalankannya. Baik suntikan itu dilakukan di bawah kulitnya, pada lengannya maupun pada semua anggota tubuhnya. Dia kata, tak apa dah. Tak batal puasa. Baik suntikan itu dimasukkan untuk mengobati atau untuk membius. Suntikan bius nak bedah ke apa dah. Suntikan ubat, tak apa. Suntikan bius, tak apa dah. Suntikan itu juga dapat dilakukan di mana-mana sahaja pada semua anggota tubuh badan. Suntikan dengan semua jenisnya tidaklah membatalkan puasa. Dia kata, para ulama mazhab Hanafi mengatakan bahawa jika sesuatu belum masuk ke dalam tubuh dan atau otak atau telah masuk kepada salah satu di antara keduanya melalui kulit, kerana maka itu tidaklah batal puasa. Yang dia kata gitulah, tak batal puasa dia. Suntikan tak batal puasa. Okay, Badan Fatwa Al-Azhar telah mengeluarkan fatwa tersebut pada tahun 1948 lagi. Lama dah, 1948 lagi. Dalam fatwanya itu, Badan Fatwa Al-Azhar mengatakan bahawa segala sesuatu yang masuk ke dalam perut bukan melalui jalan yang dialami biasa, maka itu tidaklah membatalkan puasa. Masuk ke perut cara lain lah. Atas dasar itu, maka suntikan dengan segala jenisnya tidaklah batal puasa. Baik suntikan itu berfungsi sebagai ubat maupun sebagai makanan. Baik suntikan itu sampai ke perut ataupun tidak sampai ke perut. Adapun jika tidak sampai ke perut, maka masalahnya jelas lah, tak ada masalah ubat yang tidak sampai ke perut dah. Begitu juga jika sampai ke perutnya melalui jalan tidak tabi'i, tidak biasa, maka tidaklah batal puasa. Namun perlu diingat bahawa orang yang boleh disuntik itu adalah orang yang benar-benar sakit. Orang yang sakit boleh berbuka hingga penyakitnya itu sembuh dan kemudian mengqadanya setelah itu. Kata macam molek buka puasa lah, dia kata dah. Ada gitulah dia kata dah, seginilah biasanya fatwa kita tengok dah ni. Dia kata suntikan itu kalau dia berbentuk ubat COVID ke apa ni, bukan berbentuk makanan untuk ganti gula dalam darah. Tahu tak? Bukan ganti makanan, maka dia kata memang bukan fungsi makanan lah, fungsi ubat. Fungsi ubat ni comot kat luar ke, cocok masuk dalam kulit sikit ke, masuk dalam darah sikit sebagai ubat, bukan sebagai makanan. Dia kira tak sampai perut dah, dia terus pada darah dah. Maka ini dikira itulah dikira tak dia sebenarnya tak sampai dah. Perut ni proses-proses masuk dalam darah pula dah. Proses-proses nak sebab perut kan tu, pasal dia masuk dalam darah dah. Kalau cocok keluar ni dah, kecuali cocok masuk di perut dah. Cocok lain tu dia kira tak masuk dalam perut dah. Dia telah masuk dalam aliran darah. Jadi cuma ni perbincangan ni ganti makanan atau tidak. Ada setengah ulama kata kalau ganti makanan fungsi seperti makan makanan, jadi tak ada payah puasa, kata tak. Lebih kurang tu puasa dah. Ni lah kalau kita bincang pun ulama kata lebih pun di segi suntikan ubat, suntikan makanan, ganti makanan. Tapi kalau suntikan ubat yang bukan fungsinya sebagai makanan, fungsinya macam je kalau suntikan COVID ke apa tu, dia jenis vaksin lah. Dia bukanlah makanan. Dia vaksin ni dia kuman telah dinyah aktifkan supaya lawan kuman hak sebenar. Maka benda begitu tidak dikatakan makanan dah. Jadi benda tu tidak secara asal tak ada khilaf dah. Semua kata boleh lebih kurang dah. Dah. Gitulah nak payah dah. Tu suntikan hak suntikan masuk ubat dah. Suntikan hak tarik darah lagi lah. Tak apa lah, kena payah dah. Okey, ada pun yang berkaitan dengan berpegang kepada penanggalan pada kalender lah. Di dalam menentukan awal bulan Ramadan dan waktu hari raya, iaitu hari 1 Syawal, fuqaha telah menetapkan bahawa penetapan puasa mestilah dilakukan melalui ru'yah, melihat hilal, dan tidak cukup dengan hanya bersandarkan pada hisab. Perhitungan bintang atau kalender dah. Sebenarnya bukan bintang dah. Ya, hisab ni kira dah. Hal yang sama berlaku tak kala hendak menetapkan akhir puasa, kerana Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya berpuasalah kamu kerana melihatnya dan berbukalah kamu kerana melihatnya. Memang hadis Nabi memang suruh tengok anak bulan. Jadi kita tak setinggal juga dah. Setengah mana bisa kira pun kuliah dua-dua cara dah.
Cara tengok dengan teleskop tu, tengok jauh tu, ataupun dengan guna kira buat dua-dua saling tolong menolong, saling sokong menyokong Alat pun biar semakin canggih, alat stetoskop ke, tengok jauh tu, teleskop teleskop tengok jauh tu. Teleskop tu tengok jauh biar lagi canggih, dan begitu juga kira tu biar semakin canggih, semakin detail, semakin tepat Meraihkan semua cara, itulah cara Islam sebenar. Kalau main kahking tu bukan cara Okay, habis itu Ini pendapat majoriti ulama, walaupun terdapat sebagai ulama yang boleh berpegang kepada perhitungan falak dengan berhujah bahawa dalam menentukan waktu-waktu solat pun kita telah bersandar kepada kalender kira masuk kalender hisab Sementara solat adalah kewajipan sebagaimana puasa. Kita dapatlah menggabungkan antara ru'yah dengan melihat anak bulan dengan hisab. Gabungkan dua-dua kerana keduanya tidaklah bertentangan kecuali pada kes yang sangat-sangat jarang berlaku. Macam kalender kita lah, jarang benar berlaku. Silap aku yakin memang betul berpuluh-puluh tahun tu sama saja kira dengan anak bulan. Jadi sokong menyokong Qada puasa yang kedua, ada orang tanya seorang tidak berpuasa sebanyak 12 hari di bulan Ramadan. Dan dia belum mengqadanya lagi. Itu terjadi pada 3 tahun yang lalu. Lama, 3 tahun lepas inilah kita nak bincang fidyah ke apa Bagaimanakah hukumnya meninggalkan puasa pada hari tersebut? Jika dia meninggalkan puasa itu kerana sakit, apakah dia mesti mengqadakannya atau tidak? Ni Syekh ni jawab. Puasa wajib ukurnya bagi setiap muslim yang berakal, baligh, sihat dan sedang mukim, tidak berpergian. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran yang bermaksud, wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Surah Al-Baqarah ayat 103. Bukan kita saja, orang zaman dulu pun puasa Seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah SAW, beritahukanlah kepadaku mengenai puasa yang telah Allah wajibkan kepadaku. Rasulullah SAW menjawab, puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan ni Allah wajibkan. Allah SWT telah membolehkan orang yang sakit dan orang yang sedang melakukan perjalanan musafir untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Dan kemudian wajiblah mengqadanya setelah itu. Allah SWT berfirman yang bermaksud, barang siapa di antara kamu hadir, yakni berada di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang tinggalkannya. Qada puasa bagi hari tinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Jika seseorang meninggalkan beberapa hari puasa di bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadanya setelah bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan kena qada bila-bila Namun fuqaha mengatakan bahawa seorang tidak wajib mengqada puasa yang itu dengan segera. Bukan segera wajib selalu melainkan dia wajib mengqadanya dalam jangka waktu yang panjang. Dia dapat mengerjakan puasa-puasa tinggalkannya itu pada bulan apa sahaja di tahun itu. Tapi tahun itu syaratnya jangan dia lepas Ramadan, tahun depan Imam Ahmad dan Imam Muslim telah meriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha pernah mengqada puasa Ramadannya yang tertinggal itu pada bulan Sya'ban berikutnya. Dekat nak puasa tahun depan Puasa hak Ramadan tahun ni tinggal tu, nak puasa bulan Ramadan tahun depan dekat lalu itu bulan Sya'ban baru dia puasa Maksudnya luah. Luah jangka masa tu, maksudnya terbuka jangan kita keras sangat Seorang yang hendak mengqada puasa Ramadan yang tinggalkannya itu dapat melakukannya secara terus-menerus dan dapat pula melakukannya dengan cara terpisah-pisah. Ini merupakan kemudahan dari Allah SWT. Telah diriwayatkan dari Ibn Umar bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai qada puasa sebagai berikut. Yakni maksudnya, jika ingin seorang boleh memisah-misahkannya dan jika ingin dia boleh dapat melakukannya secara berterutan. Boleh puasa sekaligus, dapat 5 hari. Ataupun berturut-turut sehari puasa, 3 hari tak puasa pula gitu, tak apa Jika seorang terlambat mengqada puasa Ramadan yang tinggalkannya sehingga telah masuk bulan Ramadan berikutnya, setahun terlepas maka dia mestilah menunggu hingga bulan Ramadan itu berakhir dan kemudian baru mengqadanya. Gitulah. Kan terlepas dah masuk Ramadan, kena puasa hak Ramadan tu dulu. Lepas tu hak tinggal, hak tak lepas, qada lepas tu lah. Majoriti ulama menetapkan bahawa dalam keadaan demikian orang tersebut tidak wajib membayar fidyah.
Baik keterlambatan itu kerana adanya uzur maupun dengan tidak adanya uzur. Ini majoriti ulama dah. Masak kita dot ni dah. Majoriti ulama lepas tahu pun hak wajibnya qada saja. Ikut ayat tadi tak sebut kena bayar fidyah. Ikut ayat tadi kan? Mana ada sebut sembahyang fidyah, suruh bayar qada dan dia tak cerita lah lepas tahun. Baik keterlambatan itu kerana uzur ataupun tidak adanya uzur. Sedangkan sebahagian ulama lain mengatakan bahawa jika terlambat itu terjadi bukan kerana ada uzur, maka orang itu mestilah bayar fidyah kalau dia tangguh-tangguh. Yang ada masa dah nak qada dah. Ada lah masa sihat dia banyak, dia masa sihat dia tangguh-tangguh lah sekali. Dia boleh Ramadan tahun depan. Maka dia ni hak ganti tu dia kena ganti apa? Kena bayar fidyah lagi dah. Ganti so puasa ni kena bayar fidyah pula. Oleh demikian pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih kuat dan lebih masyhur. Kalau kira majoriti ulama pada dengan qada saja tak bayar fidyah. Itulah majoriti ulama. Mazhab kita ni ada hak kata fidyah so. Ada kalau lewat bertahun-tahun tu nak darat pula dak. Darat 3, darat 4, darat 5 dah. Itu pendapat-pendapat. Adalah sahabat saja kalau ada kata pendapat sahabat kata fidyah saja ni. Denda sikit ya. Jika seorang telah meninggalkan puasa Ramadan beberapa hari kerana sakit, maka dia juga wajib mengqadanya jika penyakit itu telah sembuh. Namun jika penyakit ini tidak dapat sembuh juga atau tidak boleh diharapkan akan sembuh, maka orang yang sakit itu tidak diwajibkan berpuasa dan juga tidak diwajibkan mengqada. Melainkan dia hanya wajib bayar fidyah sahaja, iaitu memberi makan kepada seorang miskin sesuai dengan jumlah hari puasa Ramadan yang ditinggalkannya. Kalau dia tinggal 10 hari lah dia makan tak sehari sore. Sehari tu untuk sore puasa. Sore apa? Orang miskin tu dia beri makan sehari dah. Ada setengah kata pada dah nasi buku yang cukup lauk sedap dah. Kalau nak sedap lagi butuh 2-3 kali sehari dah. Sehari makan dah. Ada gok nama kira dengan beras lah. Fidyah tu satu dikira fidyah tu kira ganti lah tak. Macam kita bayar zakat lah 7 riyal tu. 7 riyal tu kira beras tu ganti untuk sehari tu lah. Okay, namun yang lebih utama adalah bersegera melaksanakannya qada puasa Ramadan tak kala seorang sanggup mengerjakannya. Dengan begitu pada pundaknya, pada bahunya tidak terdapat hutang kepada Tuhannya. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Takut dia mati, tak dia ganti qada puasa gak. Payah sikit lah dari kubur tu nak. Susah hati dah dari kubur. Allah SWT berfirman dalam Quran yang bermaksud dan tidak seorang pun yang dapat tahu dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tidak seorang pun yang dapat tahu di bumi manakah dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha tahu lagi Maha kenal. Surah Luqman ayat 34. Kita tahu bila kita mati. Baiklah kita bersegera melaksanakan kewajipan yang Allah tentukan bagi kita. Kalau kita sakit kita tinggal puasa itu, ada masa tu lah qada puasa lalu. Jangan tunggu dan tahun depan. Tapi pun saat ni lah kita cerita dah. Kalau lepas tahun pun nak kata fidyah tu, lah kalau fidyah tu tahan lah. Denda tu tapi bertahun-tahun. Kadang-kadang hak cerita pun hak kita cerita bab semaya itulah. Barang dia lama sangat tak logik kita nak suruh qada semua dah. Sampai muda dia taubat dah tak masa dia 20 tahun lepas. Masa umur dia 15 tahun hingga umur 30 dia tak semaya. 15 tahun nak qada. Tak pernah sabar. Tak logik sikit abuk dah. Okey ni baru kenal Allah, baru nak kembali pada Islam, baru nak semaya. Semaya hak wajib hak baru ni pun lelah dia nak semaya. Kita nak suruh qada. Hak belah-belah tahun dulu, hak zaman muda dulu. Jadi kita kena kira dia lepas lah. Jaga hak mana ada. Jaga semaya Jumaat di masjid. Kalau bukan musim PKP ni lah dah. Lepas tu semaya sunat kau nak tahu tambah. Banyak ke semaya sunat qabliyah ba'diyah dan semaya sunat lain. Pada hal tu lah. Susun hidup dia dengan cara yang tersusun secara tu. Dan teruskan dengan keberkatan yang baik tu, insya-Allah Allah terima taubatnya. Tak perlulah nak qada hak dulu-dulu dah. Begitu juga puasa yang telah lama. Saya muda lagi dah. Saya muda dok cerita, aku zaman muda tak puasa. Potes sama puasa dah. Nak qada ke mana? Nah. Kalau boleh ingat puasa sehari tu saja. Tak payah fidyah tu. Tak payah duk cara dah fidyah tu. Ganti puasa saja. Itulah pendapat majoriti ulama. Kalau dok kira siapa fidyah kan, darat tahun-tahun kan, 20 tahun lepas. Darat 20 nonya lah, nonya sikit lah, nonya lah.
Jadi dah lah kena puasa dan bayar fidyah pula. Tu pendapat-pendapat yang kita kira lemah lah dah. Dan menyusahkan umat. Jadi setakat itu dah perbincangan kita tentang puasa. Lepas ni kita akan masuk soal jawab tentang zakat pula. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.